الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بخير وبعد. Saya muliakan ini, saya kasihi yang hendak mengurusi majlis. Saya hormati Tuan Imam Masjid Al-Bukhari, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, dan juga para hadirin yang mengikuti majlis secara online pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan juga ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, yang insya-Allah kita akan bersama-sama selama 3 hari ini, mula pada hari ini sampai ke esok lusa, untuk kita bacakan kitab Gurindam Sirajul Wahaj fi Qissatil Mi'raj yang telah saya karang, dan Nazam Idaman Hati pada membicarakan kunci-kunci rezeki, juga karangan saya pada tahun ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat masa yang telah Allah taala berikan kepada kita, walaupun keadaan dan cuaca serta perkara yang telah kita hadapi selama setahun 2 tahun ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya, dan kita boleh hidup dengan biasa seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita ini daurah yang kali ke-7 di Masjid Al-Bukhari, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada pihak masjid. Ana menganjurkan majlis yang sebegini, dan insya-Allah dipanjangkan perkara tersebut insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, kitab pertama yang kita akan baca pada pagi ini adalah As-Sirajul Wahaj fi Qissatil Mi'raj, iaitu Gurindam Isra' dan Mi'raj, perjalanan indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh buka pada mukaddimah kitab. Kalau hak Jawi muka surat 28. Kalau yang Rumi muka surat ialah muka surat yang sebelum muka surat pertama. Dia ada dua-dua sekali dalam ni. Rumi pun ada, Jawi pun ada. Rumi bahagian kiri, Jawi bahagian kanan. Itu juga dengan Idaman Hati, sama juga ada 2 edisi dalam satu kitab. Rumi bahagian kanan, Jawi bahagian kanan, dan Rumi bahagian kiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin alladhi asra bihi Allahu, jatuh Allah, tulis Allah, asra bihi Allahu, سيدنا محمد الذي أسرى به الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Isra' dan Mi'raj, junjungan besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan perkara agung, pembeza antara hak dan batil.
dan bukti perhatian Rabbul Jalil terhadap kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah khulasah kepada perjalanan Isra' dan Mi'raj. Apa hikmah berlakunya Isra' dan Mi'raj? Isra' dan Mi'raj berlaku karena ia menjadi pembeza antara hak dengan batil. Dan ianya menjadi bukti bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang besar terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sedia maklum bahawa peristiwa ini berlaku setelah kewafatan dua orang kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, dan juga Sayyiduna ataupun bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib ibni Abdul Muttalib. Dan kedua-dua mereka adalah orang yang sangat rapat dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kewafatan kedua-dua orang yang rapat ini dengan Rasulullah dan yang banyak membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tahun tersebut disebut sebagai Amu Huznin, tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat. Tapi kesedihan tidaklah menghalang untuk baginda Nabi terus menjalankan kerja dakwah baginda Rasul dan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak menghalang sedikit pun. Cuma dinamakan Amu Huznin itu pada segi ghalibnya. Karena kewafatan orang yang dikasihi, maka seorang akan bersedih, tapi tidak mengganggu urusan kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai memberikan semangat dan memujuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam yang barakah, pada malam yang bersejarah, pada malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka itu maksud bukti perhatian Rabbul Jalil terhadap kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Gelar hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahawa tiada kedudukan yang dapat melebihi gelaran hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggelarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan gelar hamba, asra bi 'abdihi. Tidak digunakan dengan asra bi nabiyhi. Tidak disebutkan asra bi rasulihi, dengan hikmah yang luar biasa. Untuk menunjukkan bahawa gelar hamba ni adalah al-ubudiyah, adalah gelar yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan dengan gelaran tersebut, dan dengan gelaran tadi menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ijma' para muslimin di kalangan para ulama mengatakan bahawa abdun dalam ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi adalah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Sayyidi Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, kata beliau, laisa lil mu'min sifatun atamma wala ashrafa min al-ubudiyah. Tidak ada bagi seorang mukmin sifat yang paling sempurna, lebih sempurna dan lebih mulia dibandingkan dengan ubudiyah. Jadi al-ubudiyah, nah ini adalah sifat yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang hamba. Walihada atlaqaha Allah taala ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi asyrafil mawatin
Sebab itu Allah Ta'ala meletakkan gelar hamba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak tempat-tempat yang mulia sebutannya. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra yang kita akan baca ni, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi. Kemudian dalam surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba. Itu pun abdi digunakan. Kemudian dalam surah Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi, guna abdi. Kemudian dalam surah Najm, fa auha ila 'abdihi ma auha, juga gunakan gelar abd. Sebab tu bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini seperti yang diriwayatkan oleh al-Imam Burhan An-Nasafi radhiyallahu taala anhu, kata beliau, lamma wasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ad-darajatil 'aliyah ila ad-darajatil 'aliyati wal maratibir rafi'ati fil mi'raj awha Allah taala ilaihi. Bila mana Nabi telah mencapai kedudukan yang tertinggi ketika Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadu bima asyrafaka, wahai Muhammad, dengan apa yang menyebabkan kamu dimuliakan oleh Allah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi bi an tansubani ila nafsika bil ubudiyah, yaitu dengan sebab bila mana kamu, yakni Allah Subhanahu wa taala, menisbahkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada aku, bil ubudiyah, dengan kehambaan, bil ubudiyah. Fa anzalallahu ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi, maka turun ayat Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi masa Isra dan Mi'raj, masa Mi'raj maksudnya. Isra perjalanan malam, Mi'raj baginda Nabi SAW dinaikkan oleh Allah Ta'ala ke Sidratil Muntaha. Kemudian Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Muhammad SAW, sedang Allah Maha mengetahui, bima asyrafaka, dengan apa yang menyebabkan kamu jadi mulia wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, ya Rabbi bi an tansubani ila nafsik bil ubudiyah, yaitu dengan kamu menisbahkan ubudiyah kepadamu dengan dirimu. Jadi abduh, abdullah, abdihi, gunahi, dhamir kembali kepada Allah. Maka turun ayat Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi juga makna daripada kalam para ulama sufi dengan menyebut la tada'ni illa biya 'abdaha fa innahu asyrafu asma'i. La tada'ni illa biya 'abdaha, jangan kamu panggil aku, kata penyair ni, seolah menyebutkan lisanul hal bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebut la tada'ni illa biya 'abdaha, jangan kamu menyebutkan aku melainkan dengan wahai hambanya. Fa innahu asyrafu asma'i, karena itu sebaik-baik gelarku, sebaik-baik namaku yang disebutkan kepadaku. Jadi para ulama bincang panjanglah berkaitan dengan al-abdu wal ubudiyah wal ubudah. Nah, itu ada istilah-istilah yang digunakan para ulama sufi dalam menerangkan kedudukan kehambaan yang sangat tinggi. Mana itu dibahas oleh ulama secara khusus tentang perkara tersebut. Jadi kalau ditanya kepada kita bagaimana ingin menjadi hamba Allah Ta'ala yang paling mengikuti ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya, maka ikutilah seorang yang disebut oleh Allah sebagai hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang yang sempurna kehambaannya kepada Allah melainkan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama tafsir panjang berkenaan dengan makna abd sampai macam tu sekali. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahawa al-abdu alladhi la mulka lah, abdun maksudnya yang tidak ada milik bagi. Wa qala Ruwain,
Kata Imam Ruwaim radhiyallahu taala anhu, juga salah seorang ulama sufi yang agung. Kata beliau, yatahaqqaqul 'abdu bil 'ubudiyyati idza aslama al-qiyada min nafsihi ila rabbih. Seorang tadi digelar hamba yang benar hamba kalau dia menyerahkan segala urusannya, aslama al-qiyada, maksudnya diberikan tali perjalanan hidupnya kepada Allah. Wa tabarra'a min haulihi wa quwwatihi wa 'alima anna al-kulla lahu wa bihi. Jadi menyerahkan seluruhnya kepada Allah, menyucikan tabarra' min haulihi wa quwwatihi, iaitu dia tidak menyandarkan segala yang berlaku dan kuat ni adalah pada dirinya, sebaliknya menyebutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kemudian dia mengetahui bahawa keseluruhannya lillah wa billah, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala dan kerana Allah. Al-Imam Abdullah bin Muhammad radhiyallahu taala anhu mengatakan, huzta sifatal ubudiyah in kunta la tara li nafsika mulkan. Kamu boleh menjadi seorang hamba yang sebenar hamba kalau kamu tidak menyandarkan sesuatu kepada diri. Itu baru hamba. Jadi kalau kereta kita kata kita punya lagi, rumah ni kita punya, baju ni kita punya ni saya punya ni, aduk saya punya, maksud tak hamba lagi tu, masih tak hamba lagi dengan sepatutnya. Sebab tu kalau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diuji oleh Allah taala, maka kalau diambil daripadanya apa yang dia rasa miliknya, dia takkan rasa tu miliknya. Itu milik Allah taala. Allah bagi pinjam, benda pinjam boleh diambil balik oleh tuannya bila-bila masa. Jadi anggap ini pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Ni yang paling susah sekali ni. Kita kata kita ada buat kerja, takkan tak boleh kata hak kita kot. Tu tak boleh jadi lagi. Nak jadi hamba bila lagi tak boleh sebab duk sangat kat kita lagi. Lepas tu kalau hilang, dia punya marah, macam hak dia punya, macam dia buat semua benda tu. Tapi sebab tu orang yang redha dengan apa yang telah Allah Ta'ala aturkan, dan dia anggap bahawa dia adalah pinjaman Allah, atau diri dia sendiri adalah pinjaman Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka dia tidak akan merasa kehilangan perkara tersebut satu yang besar, lebih daripada hilang kasih sayang dan juga rahmat Allah Ta'ala kepada dirinya. Tamam. Lepas tu kata lagi, wa ta'lam annaka la tamliku laha naf'an wala dharra. Dan kamu mengetahui bahawa kamu tidak memiliki padanya manfaat dan mudarat. Wa ma ahsana ma qila fi hadzal qabil. Ini disebutkan oleh sebahagian syair, wa kuntu qadiman atlubul wasla minhum falamma atani al-ilmu wartafa'a al-jahlu tayaqqantu anna al-'abda la talba lah fa in qarrabu fadla wa in ab'adu 'adla wa in azharu lam yadhharu ghayra wasfihim wa in sataru fas-satru min ajlihim yahlu. Jadi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala mengatakan, bila mana disebut abdun juga di dalam ayat subhanalladzi asra bi'abdih, ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah dan dimi'rajkan dengan jasad dan ruhnya. Karena abdun adalah ismun lil jasadi war ruh. Sebut abd, maka padanya jasad dan ruh. Maka ini dalil. Para ulama menyebutkan bahawa Nabi berisra' dan mi'raj dengan ruh dan jasadnya, bukan hanya jasadnya sahaja, bukan hanya ruhnya sahaja, seperti yang dipegang oleh sebahagian pandangan ulama yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berisra' dengan jasadnya, sebaliknya dengan ruhnya. Jadi pandangan ini ditolak oleh jumhur para ulama dengan mengatakan bahawa Rasulullah diisra' dan mi'rajkan dengan jasad dan ruhnya, tubuh dan badan zahir dan batinnya, bukan hanya batinnya sahaja. Tamam. Karena kalau tidak, tak berlaku ingkar. Kalau Nabi pergi dengan roh, mimpi, tak ada orang ingkar. Ingkar apa mimpi? Kalau saya kata saya mimpi pergi ke Jepun malam, pagi ni ada dekat Masjid Bukhari, tak ada siapa ingkar. Tak ada orang kata apa, betul ke? Betul apa? Dia boleh pergi ke hujung dunia, silap boleh naik ke bulan. Malam mimpi naik bulan, tak pakai apa, tak pakai mask, mana tahu tu, hak yang astronot pakai tu, tak pakai apa, naik turun balik, alhamdulillah elok macam biasa. Tak ada siapa buat kat ingkar.
Orang nak percaya mimpi dia, tak percaya, tu suka dia. Cuma nak ingkar, tak. Sebab apa? Sebab mimpi ni luah. Kalau kata Nabi berjalan Isra' dan Mi'raj pada malam Isra' dan Mi'raj tersebut, itu adalah mimpi, maka Abu Jahal, Abu Lahab tak akan tentang Rasulullah SAW, tak akan kata Nabi pembohong. Dan mereka tak akan tuduh Nabi SAW dengan tuduhan yang berat. Jadi ini bukti bahawa Rasulullah diperjalankan oleh Allah Ta'ala pada waktu malam tersebut dengan jasad dan ruhnya. Dan bila disebut diperjalankan, bermaksud baginda Nabi kita Muhammad SAW bukan pergi sendiri. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi Allah yang memperjalankan baginda Rasul SAW. Peristiwa ini menjelaskan tentang cinta, kedudukan, kebenaran dan perhatian. Ini ringkasan kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj menunjukkan kepada cinta. Cinta siapa? Cinta Allah Ta'ala kepada Sayyidina Rasul SAW. Yang kedua, kedudukan baginda Nabi, kebenaran baginda Rasul SAW, perhatian Allah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, perhatian Rasulullah terhadap umat baginda Rasul SAW dengan peristiwa yang berlaku dalam Isra' dan Mi'raj. Pemilihan Nabi terhadap perkara menunjukkan kecintaan Nabi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya diperlihatkan dalam peristiwa yang agung ini. Waktu cerita ini, kisah berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj, ini kisah yang akan dibacakan pada setiap tahun oleh para ulama kepada para muridnya, untuk mereka berpegang benar-benar dengan perkara ini. Bukan perhatian daripada makhluk, tetapi perhatian daripada Tuhan Maha Agung kepada Nabi yang agung. Keindahan perjalanan yang penuh simbol, makna yang mendalam, telah menerbitkan perasaan terhadap saya untuk menulis sesuatu sebagai bukti penghargaan terhadap kekasih hati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga gurindam ini dapat menjadi bukti kecintaan ini. Saya karangkan ia agar mudah bangsa saya, yakni bangsa Melayu memahami serta menelusuri kisah agung ini dalam bentuk yang jarang dikarang oleh ilmuwan Melayu. Karena banyak yang mengarang dalam bentuk nasar, kurang yang mengarang dalam bentuk syair. Maka saya karang dalam bentuk syair. Untayan syair ini adalah hasil gabungan beberapa tulisan para ulama terdahulu, seperti karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu, karangan Al-Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini antara karangan yang saya jadikan panduan sebagai hasil karangan ini, yang terbitlah lebih kurang 113 bait syair. Ini tak keluar syarah dia lagi ni. Ini baru matan dia saja. Syarah dia nanti akan keluar insya-Allah taala. Kalau ada anak murid saya seorang ni. Ni saya zawiyah ada 14 orang anak murid ni duduk depan ni, baju putih ni. Ada 14 orang ni. Salah seorang daripada mereka boleh tulis balik syarahan ni, dan nanti akan keluar syarahan bagi kitab ni insya-Allah taala. Untayan syair ini adalah hasil dah baca tadi. Tiadalah saya ini mereka-reka cerita. Saya bukan reka cerita ni. Ini bukan reka buat cerita baru pula, tak. Sebaliknya saya ini menyandarkan segala ambilannya, bukan amfilannya, tu ambilannya. Sebaliknya saya ini menyandarkan segala ambilannya daripada sumber-sumber yang terpercaya. Ambillah faedah, bacakan kepada anak-anak dan keluarga agar semua beroleh cinta. Bacalah ini, kalau kata ada rezeki masa setelah selesai kitab ni didaurahkan, boleh dibaca kepada keluarga kita sebelum dibaca kitab-kitab yang besar-besar yang lain yang kita pelajari berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Boleh ni dijadikan sebagai gurindam, dibaca dengan bentuk lagu kepada anak-anak dan juga kepada keluarga kita, kepada orang yang berkait dengan kita,
agar kita semua beroleh cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kecintaan kepada Nabi moga-moga akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini saya karang muqaddimah ni saya karang di Pedu pada bulan Rejab yang lalu. Tapi kitab ni siap dikarang oleh saya, kalau tak salah saya, ketika saya di Mesir. Masih belum pulang lagi waktu tu. Cuma muqaddimah ni saya siap lambat. Biasanya gitulah. Tulis kitab dulu, muqaddimah baru tulis. Muqaddimah selepas selesai kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk terus kepada perbahasan kitab ini, insya-Allah. Moga dapat manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita cubalah untuk khatam. Memang kena khatam lah. 3 hari ini kena khatam. Dah bubuh 2 kitab, kena bagi perhabis 2 kitab ni, insya-Allah taala. Jadi kita nak kena bahagi satu kitab 1 jam. Baiklah sampai pukul 11 lebih kurang kan? 11 kan Ustaz? Pukul 11. Jadi 9 sampai pukul 10 satu kitab. Mana kita berhenti rehat dalam berapa minit rehat? 15 minit. Dan 15 minit. Lepas 15 minit kita sambung balik baca kitab yang kedua, Nazam Idaman Hati, pada membicarakan kunci rezeki. Ini kitab kedua yang saya karang. Saya pun tak ingat saya karang bila. Itu masalah dia. Tak ada tulis no? Ada dalam handset saya. Saya karang dalam handset. Yang ni cerita berkenaan kunci-kunci rezeki. Yang ni penting untuk kita tahu, sebab orang zaman lah. Yang ni dia pulun ni. Dia cukup pulun. Lepas tu kata Al-Imam Jamaluddin Muhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Umar Al-Habshi Al-Hubayshi rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Al-Barakah fi fadli as-sa'i wal harakah wa ma yunji biiznillah ta'ala min al-halakah. Dalam kitab tu disebutkan oleh beliau bahawa dia ada satu bab berkaitan dengan rezeki, perkara yang boleh yang mendapatkan jalbur rizq. Jalbur rizqi, mendapatkan rezeki yang berkat. Kenapa dia tulis itu? Dia kata kerana hak ni orang paling berkenan, dia kata. Kerana hati manusia ni cukup gemar dengan dunia, maka aku karang ni untuk menyebabkan hati mereka terarah kepada ibadah. Maksudnya nak dapatkan rezeki, tapi hati terarah kepada ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan rezeki saja semata-mata. Seperti yang berlaku sekarang. Zamanlah marketing ni dan sebagainya, akhirnya lupa dengan Allah. Tak kisah dah dengan apa sahaja pandangan dan juga pandangan para ulama dan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kami berjaya jadi jutawan. Hak tu yang dia kira. Hampa nak maki ke, hampa nak kata apa, ikut suka. Dalam kitab ni sebagai panduan. Banyak para ulama sufi, junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan jalan dia. Macam mana cara nak dapatkan rezeki. Sebab yang paling utama adalah barakah. Bukannya kaya tapi tidak ada apa-apa. Ada orang kaya sungguh-sungguh tapi hatinya gundah gulana, sedih setiap masa, fikir masa tak ada masa nak tidur. Akhirnya duit dihabiskan untuk kesihatan dia. Tamam? Ada orang biasa, tenang saja kerja dia, sakit kurang boleh bagi sumbangan pula, boleh bagi pula orang panggil kebahagiaan kepada keluarga dia dan diri dia. Tamam? Macam-macam Allah Ta'ala uji ni macam-macam. Jadi ada orang diuji dengan kekayaan, ada orang diuji dengan kemiskinan, dan masing-masing yang paling utama adalah nilaian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaya diberikan oleh Allah Ta'ala dengan panduan dan juga boleh untuk membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini kaya yang terpuji. Kalau miskin dan dia bersabar dengan kemiskinannya dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, maka dia menjadi miskin yang bersyukur, miskin yang bersabar dengan apa yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada dirinya. Maka ini akan menyebabkan dia akan jadi orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah itu nanti kita akan bahas pada sesi yang kedua bagi daurah pada pagi ini, insyaAllah. Baik, kita mula dulu dengan kitab Sirajul Wahaj
fi qissatil mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ustaz tak sebut Isra' sekali? Sirajul Wahaj fi qissatil Isra'i wal Mi'raj. Iktifaan, kata ulama balaghah. Dalam ilmu balaghah disebut ni dalam bahagian iktifa. Disebut Mi'raj, memadai dengannya, sebut sekali dengan Isra'. Kerana Mi'raj tidak berlaku melainkan setelah Isra'. Jadi saya sebut ni dengan iktifaan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut taqikumul har. Taqikumul har, maksud dipakai pakaian untuk menjaga kalian daripada har, daripada kepanasan. Panas saja ke baju kita ni? Untuk jaga kita daripada panas, tak, sejuk sekali, wal bard. Dan sekali dengan sejuk sekali. Tapi tak disebut dalam ayat tu. Tak disebut pada pakaian ini boleh menjaga kita daripada panas dan sejuk. Allah Ta'ala sebut sejuk saja, sebut panas saja, sejuk tak sebut. Maka kata ulama balaghah, disebut oleh Allah dalam ayat ni ala sabilil iktifa, dengan sekadar menunjukkan kepada apa dia, dengan sabil iktifa. Iktifa maksudnya memadai, menyebut itu difahami daripada sebutan tadi maksud yang kedua. Macam tu juga dalam kitab ni qasidah Burindam As-Sirajul Wahaj fi qissatil Mi'raj, dengan maksud fi qissatil Isra'i wal Mi'raj. Kerana Isra' berlaku sebelum daripada Mi'raj. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saya mulakan setiap tajuk ni dengan dihentikan dengan bacaan Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, dan juga untuk mengingatkan kepada para pembaca bahawa bacaan syair ini juga seperti bacaan Maulaya salli wa sallim daiman abada. Segala puji hanya miliknya Maha Kuasa. Tu Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Segala puji hanya miliknya Maha Kuasa yang menjalankan hamba-Nya di malam mulia. Cara baca dia gitulah. Ini kalau santri boleh qasidahkan balik ni, baguslah. Segala puji hanya miliknya Maha Kuasa. Jadi segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha berkuasa. Yang menjalankan hamba-Nya di malam mulia. Jadi yang Maha Kuasa yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita syarahkan tadi, bahawa perkataan hamba yang dijalankan pada malam Isra' tersebut adalah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijma' muslimin, maksudnya ijma'. Jadi tidak ada orang yang mengingkari perkara tersebut di kalangan muslimin. Jadi siapa yang mengingkari perkara ni, maka dia telah khariqul ijma', menyalahi ijma', mencari ijma'. Selawat dan salam buat junjungan tercinta Sayyidina Muhammad, hamba-Nya yang berjasa. Selawat dan salam buat junjungan yang tercinta, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baca Sayyidina? Kerana dia selepas buat. Nak baca Sayyiduna pun boleh. Orang Melayu kita, dia kan ada nahu apa. Baca Sayyiduna pun boleh, tapi saya buat Sayyidina kerana dia buat junjungan. As-salatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammad. Sayyidina itu jadi badal kepada junjungan tersebut. Jadi baca Sayyidina lah, sebab dia buat, selepas buat tu dia majrur, maka dibaca Sayyidina. Bubuh pilah dengan baris itu, sebab walaupun ni bahasa Melayu, tapi anggap macam baca bahasa Arab lah. Sayyidina Muhammad, hamba-Nya yang berjasa. Awak Muhammad, awak tak Sayyidina Muhammadin. Ada syair nama pun. Dan dia sukun tadi ni untuk darurah syairiyah. Untuk darurah syair. Kalau dibaca Sayyidina Muhammadin, hamba-Nya, dari baik dia akan jadi maksur. Dia akan jadi pecah baik tadi. Tak boleh nak baca. Jadi Sayyidina Muhammad, hamba-Nya yang berjasa. Dan Muhammad sukun pun salah satu daripada madrasah di dalam nahwu, dipanggil madrasah sukun taslam. Madrasah sukun taslam. Sukun taslam ni apa dia? Baca dengan sukun, selamat insya-Allah.
tabuh baris, siapa tak kata apa. Dia baca sukun semua. Nahu tak mengaji, lepas tu baca kitab. Lepas tu dia nak bagi selamat diri dia, dia buh sukun. InsyaAllah sukun taslam. Dia ada satu madrasah, madrasah sukun taslam. Ini sungguh ni bukan melawak ni, sungguh. Ada madrasah sukun, dibaca dengan sukun. Dan itu salah satu termasuk bacaan. Tapi ini disukunkan kerana apa? Kerana darurah syariah. Kerana untuk tidak memecahkan baik, tidak memecahkan rangkap ini. Baik. Juga buat keluarga para sahabat setia. Keluarga tu kena baca bagi laju, bukan keluarga. Juga buat keluarga para sahabat setia, khusus buat yang percaya tidak khusus buat yang percaya tidak ingkarinya. Tu cara baca dia. Khusus buat yang percaya tidak ingkarinya. Jadi ini juga buat keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia. Iaitu apa dia ni? Selawat dan salam buat junjungan besar, juga buat keluarga baginda Nabi, juga buat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia. Khusus buat yang percaya tidak ingkarinya, lebih khusus lagi kepada yang mempercayai peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dan tidak mengingkarinya, tidak mengingkari peristiwa Nabi kita Muhammad diperjalankan oleh Allah pada malam tersebut. Tabi'in dan tabi'in penghubung cinta, dan juga selawat dan salam buat tabi'in dan tabi'in yang menghubung cinta kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud kepada silsilatus sanad. Penyambungan sanad kita dengan Rasulullah adalah melalui mereka di kalangan para ulama, para salihin, para ulia Allah Subhanahu wa taala yang menghubungkan cinta kita dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa silsilahnya mereka, kita tidak mengenal junjungan besar Sayyidil Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah muliakan mereka semua. Jadi moga Allah muliakan mereka semua, iaitu termasuk para keluarga junjungan besar, para ahli, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah muliakan mereka semua. Marilah saudara dengar kisah yang berharga, perjalanan malam junjungan Nabi tercinta. Jadi marilah para saudaraku, dengarlah kisah yang berharga. Jadi disebut dengan istilah saudara lebih menghampirkan kepada untuk mendengar peristiwa tersebut ataupun apa yang ditulis. Jadi kerana saudara ini menyebabkan ada hubungan hati di antara penulis dengan yang membacanya. Kalau kata dia membaca dengan istilah saudara tersebut. Jadi marilah saudara dengar kisah yang berharga, perjalanan malam junjungan Nabi tercinta. Perjalanan malam Nabi, Isra' maksudnya. Al-Isra' adalah perjalanan malam. Jadi diambil pada asra, yusri. Jadi perkataan asra ni adalah daripada perkataan al-Isra'. Al-Isra' iaitu perjalanan malam. Tamam? Perjalanan malam junjungan Nabi yang tercinta. Tidak rugi jika kau tahu kisah begini, tambah imanmu, tambah cintamu pada Nabi. Jadi mengetahui tentang peristiwa ini tidak akan merugikan kamu. Malah pengetahuanmu terhadap kisah ini akan menambahkan imanmu dan menambahkan cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu membaca kisah Isra' dan Mi'raj ini akan menambahkan iman kita kepada alam ghaib, menambahkan iman kita bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Qudrah untuk melakukan apa sahaja. Sebab tu perkataan subhana dalam surah Al-Isra', subhanalladzi, digunakan subhana. Kenapa? Karena kata para ulama tafsir,
Perkataan subhana biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang takjub. Dan peristiwa ni peristiwa yang takjub. Jadi kita kalau takjub, khususnya Arab, kalau takjub dengan satu benda, kita pun sama lah, orang Melayu pun. Kalau takjub ni kita ambil sebut apa? Subhanallah. Tengok benda takjub sikit, subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara tersebut di dalam permulaan surah Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi, menunjukkan ketakjuban kisah ini dan juga kehebatan dan keagungan peristiwa ini. Kemudian yang kedua, kata ulama, sebab disebutkan subhana, maha suci Allah Ta'ala juga adalah kerana untuk menyucikan daripada kekurangan. Bila mana sebahagian orang mengingkari peristiwa ini, ada orang ingkar peristiwa ini, katanya betul ke kisah ini? Subhanalladzi asra bi'abdihi, yani maha suci Allah daripada dinisbahkan kepadanya kekurangan. Allah maha berkuasa untuk melakukan perkara tersebut, maka disebutkan subhana. Tamam? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Peristiwa ini peristiwa yang penuh dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada para hamba-Nya, khususnya pada ketika tersebut. Seolah mereka mengingkari peristiwa ini, dan mereka mengingkari peristiwa ini dan menganggap bahawa ini adalah seakan-akan cerita yang tidak betul, kerana mereka berpegang dengan hukum adat tapi dianggap sebagai akal. Ini masalah kalau kata orang tak boleh nak bezakan antara hukum akal dan hukum adat. Lepas tu kalau kita faham masalah ni dengan baik dan masuk masalah berkaitan dengan tauhid tentang hukum akal, hukum adat, maka kita akan jadi mudah untuk mengambil manfaat dengan perkara ini. Dan kita dapat beza antara Sayyidina Abu Bakar punya pemahaman beliau terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj dengan apa yang dipegang oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Jahal kata, bolehkah seorang pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit pula dalam masa lailan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan ay ba'du minal lail, sebahagian malam, sedikit sangat masanya daripada malam, bukan seluruh malam. Boleh jadi kan macam tu, kerana dia berpegang dengan menganggap bahawa ini adalah perkara yang tidak boleh diterima akal. Kerana dia kata ni seolah dia rabit hukum tadi dengan akal. Jadi la yajuzul infikak, tak boleh berpisah antara sebab dengan musabab, tak boleh pisah. Dia kata mesti kena berapa tahun, berapa bulan perjalanan, 2 minggu perjalanan contohnya, pergi dan balik sebulan contoh, mesti sebulan. Dia pegang mesti dengan makna akal. Dia kata tak boleh terima akal. Itu dia guna tak boleh terima akal. Sebab tu salah kalau ada orang sebut kata peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang di luar akal kita. Kok mana? Luar akal tak masuk lagi kitab ni. Di luar adat kita. Adat kita ni, boleh ke orang ni boleh berjalan dalam masa tak sampai 1 malam, lebih kurang dalam 5 minit kata para ulama. Kalau ikut balik dalam bacaan hadis, Nabi SAW duduk dalam kain selimut. Dalam satu riwayat, Nabi keluar di Isra' dan Mi'raj kan, Nabi balik selimutnya masih panas. Dalam riwayat sebut. Dan kata para saintis, kain selimut ni, kalau kita berselimut dalam dia dan haba badan kita berada dalam selimut tersebut, dan kalau kita keluar daripada selimut tadi dan masuk balik dalam tempoh 5 ke 10 minit itulah, selimut tu masih lagi akan mengekalkan haba dalam ruang lingkup dia tadi. Lepas tu dia akan kembali sejuk macam biasa. Maknanya Nabi keluar dalam masa berlaku peristiwa tadi dan seumpamanya semua dalam masa tak sampai 10 minit. Macam mana benda tu boleh berlaku? Ya, tak heranlah kalau asra bi'abdih, yang menjalankannya Tuhan, yang memiliki waktu tu. Dan benda ni bukan benda yang mukhalafah bil aql, tapi hanya berbeza pada adat sahaja. Jadi itu kena beza. Lepas tu kata Imam Dardir rahimahullahu ta'ala, aqsamu hukmi al-aqli la mahalah hiyal wujubu summa al-istihalah summa al-jawazu salisul aqsami fafham munihta lazzatal afhami. Ada 3 hukum akal, 3 hukum yang kamu kena ketahui. Aqsamu hukmi al-aqli la mahalah.
jenis ataupun kisim hukum akal ni ada 3. Hiyal wujubu summa istihalah. Hukum akal pertama wujub. Hukum akal yang kedua istihalah. Hukum akal yang ketiga jawaz. Summal jawazu salisul aqsami. Jawaz yang ketiga, fafham munihta lazzatal afhami. Faham ini baik-baik, kamu akan diberikan dengan kelazatan kefahaman yang baik terhadap masalah. Dan ketidakfahaman terhadap 3 hukum ni menyebabkan seseorang tadi menjadi orang yang tidak boleh ta'ammul dengan nas, tidak boleh melihat dengan apa yang dipandang oleh para ulama dengan tepat. Dan akhirnya dia jadi pening. Tu yang ingkar mukjizat, ingkar karamat, ingkar perkara-perkara yang mana berlaku kepada para nabi dan para wali. Kenapa? Kerana tidak mengetahui dan memahami hukum akal ni dengan baik. Tak boleh nak beza akal dengan adat. Tak boleh beza antara adat dengan akal. Ini yang menyebabkan jadi kekeliruan dan kepincangan. Dan kata Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala, kalaulah 2 bait ini, aqsamu hukmil aqli la mahalah, hiyal wujubu thumma istihalah thumma jawazu salisul aqsami fafham munihta lazzatal afhami. 2 bait ini kalau dipaham dengan baik, maka tidak akan berlaku kepincangan dalam pemikiran umat Nabi Muhammad di kalangan muslimin. Tak jadi Wahabi. Tak jadi Wahabi. Tak jadi etis. Tak jadi liberal. Tak jadi pahaman-pahaman yang pelik-pelik yang berlaku pada zaman sekarang. Masalah dia, kerana yang tu pun tak jelas. Tu tak kira lagi masalah ketuhanan. Sifat 20 tak mengaji. Tu yang Allah makhluk halus. Allah ni macam makhluk halus lah. Benda halus. Dah benda halus, makhluk halus pula. Allah makhluk jam terus. Tak tahu tak mana nak bagi robit balik, tak tahu tak mana. Ya, kita kata mungkin tersilap cakap, terlajak cakap, kerana terlalu nak marketing sangat, terlajak cakap. Kita tak kata dia kapiah, cuma terlajak cakap. Terlajak cakap ni kena buat apa? Kena mengaji ya. Jangan duk bertahan. Kena pergi mengaji. Itu sepatutnya. Ni lah kami faham apa yang dia maksudkan. Orang lain tak faham. Oh, pernah faham Allah makhluk. Tiba-tiba Allah makhluk halus ni kok mana? Nak faham macam mana tu? Agak-agak nak syarah kok mana tu? Ini pening. Lepas tu kata pengajian tauhid, pengajian sifat 20 ni adalah pengajian yang ampuh. Yang ampuh dalam mempertahankan dan juga menyelamatkan akidah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong bagi satu madrasah lain yang mampu menyelamatkan masalah tersebut. Tak ada. Tak ada. Kita tak kata ini yang terbaik, tapi itulah hakikatnya. Nak kata tu. Nak kata mana lagi? Ada madrasah lain, madrasah tauhid 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bahawa Allah Taala boleh kita nak mempertahankan tauhid umat ni dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Hak tu lagi berat. Lagi berat untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau dipaham dengan apa yang dipaham oleh kelompok tersebut. Terus duduk syarah kok lain lah. Terus duduk kono kok lain lah syarahan tu. Syarah macam hak depa syarah. Dah depa yang buat. Depa buat, kita pula duduk syarah bagi hak kita pula lah. Tak payah syarah kita. Syarah macam dia syarah. Memang tak akan mampu untuk menyelamatkan akidah umat. Tak akan mampu. Malah akan menyamakan makhluk dengan Tuhan lebih lagi kuat dengan tauhid 3. Lebih kuat lagi. Tapi bukan ni tempat dia. Mana kita baca Isra Mi'raj lah ni. Kita bukan baca tauhid. Itu kena mengaji lain lah. Kena baca kitab syarahan para ulama terhadap masalah tersebut. Kena baca. Ada banyak karangan ulama tentang masalah tadi. Maulana Syekh Umar Abdullah Kamil rahimahullahu ta'ala syekhuna ada mengarang tentang masalah tersebut. Syekh Umar Abdullah Kamil dulu penasihat kepada Syekhul Azhar Syarif, mengarang kitab berkenaan dengan tauhid 3 dan kesilapan dan kebatilan tauhid 3 ini, maka dikarang dalam satu risalah yang sangat ampuh. Maka insya-Allah ada rezeki masa kita baca kitab tersebut dalam masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Dan nama pun daurah, tuan-tuan.
Mai ni alim terus dalam masa sehari ni, semua tahu semua letih. Atau kena pergi mengaji, nak mengaji. InsyaAllah boleh. Semua ada sini ni semua dah mengaji dah. Kita pun tahu. Dan kita pun tahu kata InsyaAllah tak akan pengaruh dengan perkara tersebut. Mengaji sifat 20 tu. Sifat 20 ni adalah pengajian yang ampuh zaman berzaman, sejak daripada zaman Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, zaman sebelum zaman salaf sampai ke zaman sekarang. Disusun dengan kitab dengan pelbagai madrasah. Madrasah Sanusiyah, Madrasah Ad-Dardiriyah, Madrasah Al-Jauhariyah, masuk madrasah Jauharah Tauhid ke, kalau bacaan dalam kitab Qaridah Bahiyah ke, kalau bacaan kitab Imam Sunusi ke, bacaan kitab apa sekalipun, dan khususnya masyarakat Melayu kita yang terkenal dengan bacaan Sunusi, matan Sanusi, maka itu menunjukkan kepada kekuatan bangsa Melayu kita ni dengan pegangan terhadap akidah tadi ni dah zaman berzaman dah. Tiba-tiba mai keluar, mai tak tahu mai kok mana, tiga tauhid tiga. Oi, kok mana mai celah ni? Nah, zaman bila ni mai tauhid tiga ni, mai ke tanah Melayu ni. Hak kita duk baca tauhid Sunusi. Matan Imam Sunusi ni jadi pegangan orang Melayu kita. Perukunan Melayu tu yang dikarang oleh Syekh apa ni, anak saudara ke anak kepada Syekh Arsyad Banjari. Karang kitab perukunan besar, perukunan Melayu tu dikarang, ada sifat 20 dalam tu. Ma'ruf benar tadi, dah dibahas dan disyarahkan oleh para ulama, dipegang oleh orang tua-tua kita dulu, diturunkan kepada anak cucunya. Warisan saja kah? Tak, bukan warisan. Tak ada seorang yang mengaji tauhid ni dia kira jadi warisan, melainkan dia akan jadi orang yang keluar daripada taklid. Mengaji tauhid kita keluar terus daripada taklid. Kita tak jadi muqallid lagi dalam tauhid. Kalau mengaji sifat 20, berawal lagi dia tahu dah tentang ketuhanan. Kan muqallid dalam akidah kan khilaf di kalangan ulama, ada 6 pandangan pada ulama tentang masalah muqallid dalam akidah. Dan orang yang mengaji tauhid saja, mula mengaji tauhid saja, masuk dalam sifat 20 dia dah tak taklid lagi dah waktu tu. Terus dia jadi orang yang mempelajari tauhid. Dah tahu dah tentang tauhid, tak taklid dengan pak mak dia saja. Masalah dia tak mengaji yang tu waktu ya. Itu yang cakap ikut dan tu. Moga Allah Ta'ala lindung kita. Ni kenapa kita tulis Isra' Mi'raj ni, dan kenapa ulama bahas masalah ni, maksudnya ulama ahli sunnah wal jamaah juga untuk nak menahan daripada akidah yang salah ketika mensyarahkan tentang perkara ni. Isra' Mi'raj, ni dalil Allah di langit. Betul pula dah, Allah di langit. Ni kita karang kitab ini dalam bentuk syair, dan ulama dulu pun dah karang banyak untuk menjelaskan perkara tersebut, bahawa laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak bertempat, dan Allah yang menciptakan tempat tersebut. Nanti kita akan tengok perbahasannya insya-Allah taala. Tidak rugi jika tidak rugi jika ni silap tu baca dalam dalam Rajas. Tidak rugi jika kau tahu kisah begini, tambah imanmu, tambah cintamu pada Nabi. Isra' itu perjalanan junjungan mulia. Isra' ini adalah perjalanan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan malam. Tu bukan perjalanan saja, tu perjalanan malam. Lepas tu tang mana ustaz tak sebut perjalanan malam, bawah bait yang ke-8 tu, itu baru saya terangkan balik maksudnya. Ini malam terbaik kata. Itu maksud Isra' tu sebagai penjelasan balik kepada makna Isra'. Jadi perjalanan malam junjungan mulia ke Baitul Maqdis bermula dari Ummil Qura. Jadi Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Ta'ala dengan Isra' tadi pada malam tersebut ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis maksudnya, bila sebut ke Baitul Maqdis, maksud ni tujuan tempat dia. Bermula dari Ummil Qura. Min Ummil Qura, yani Madi'ah daripada Makkah Al-Mukarramah disebut dengan gelar Ummil Qura. Ummil Qura adalah Makkah Al-Mukarramah. Jadi bermula daripada mana? Bermula daripada Makkah Al-Mukarramah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala memberikan rezeki kepada kita untuk melakukan haji dan umrah ke sana, amin ya rabbal alamin, pada tahun ini dan pada tahun-tahun yang akan datang. Ini malam terbaik buat Rasul tercinta bersama Jibril naik ke Sidratil Muntaha.
Sebagian ulama mengatakan ini malam terbaik bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam terbaik bagi Rasulullah adalah malam Isra dan Mi'raj. Nah, gitu. Jadi ini malam yang terbaik buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada malam ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita baca dalam hadis, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka Nabi SAW kata martabat ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ka'annaka tarah. Nah, kamu beribadah kepada Allah Taala seakan-akan kamu melihat Allah. Ka'annaka tarah. Nah, tetapi Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kedudukan Nabi macam mana. Kalau orang yang mencapai martabat ihsan dengan maqamul musyahadah, an ta'budallaha ka'annaka tarah, nah, dan maqam musyahadah. Kalau tak dapat maqam musyahadah, nah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, dengan maqam al-muraqabah, itu pun sudah mencapai kedudukan yang tertinggi di kalangan para ulama. Nah, maka di kalangan para sufi, para ulama al-amilin. Maka bagaimana dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinaikkan, ditinggikan darjat Nabi kita Muhammad melihat Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala, bila kaif, nah, tanpa caranya, tanpa bentuknya dan seumpamanya yang kita sedia maklum. Macam mana kedudukan Rasulullah, tidak ada bandingan. Dan malah lebih daripada itu lagi, Nabi naik turun pula, naik turun untuk minta keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, dikurangkan 5 rakaat dah. 5 waktu sampai tinggal 5 waktu. Daripada 50 jadi 5 waktu. Tamam. Berapa kali Nabi naik turun. Jadi dalam keadaan naik turun tadi, bukan naik turun saja tu. Lagi naik lagi kedudukan Nabi SAW. Lagi naik lagi kedudukan Nabi SAW. Dan itu tidak ada bandingan. Sebab itu para ulama sufi mensyarahkan kisah ini dengan syarahan yang luar biasa. Nah, jadi kalau kata ada seorang ulama Melayu kita kata syarahan sufi bagi perjalanan Isra dan Mi'raj. Ada seorang ulama Melayu kita kata. Saya ada jumpa dia punya kitab tersebut. Orang Perak kalau tak silap saya. Dan sekali ini kita tunjuk kita. Amin. InsyaAllah. Ada di rumah cari kita jumpa. Baik. Ini malam terbaik buat Rasul tercinta bersama Jibril naik ke Sidratil Muntaha. Ini malam yang terbaik yang mana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditemani oleh Sayyidina Jibril alaihi salam naik ke Sidratil Muntaha. Mukjizat yang membezakan pendusta dan cinta. Cara pencinta tak ingkari qudrah yang esa. Para pencinta tak ingkari qudrah yang esa. Ini mukjizat yang membezakan antara pendusta dengan pencinta. Dan para pencinta ini tidak akan ingkari qudrah yang maha esa. Ini yang kita dah syarahkan tadi. Ini mukjizat. Kata Maulana Syekh Abdul Ba'is Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, yang pernah beliau datang ke masjid ni dan dia pernah bersyarah di sini. Kalau Ustaz pernah ingat no? Dia pernah main sini dan pernah bersyarah di sinilah atas dewan. Dan kata beliau ketika mana mensyarahkan tentang Isra dan Mi'raj, kata beliau Isra Mi'raj bukan mukjizat Nabi SAW. Kenapa pula? Tapi sebaliknya ia adalah khususiat Nabi SAW. Khususiat Nabi SAW. Kenapa kata beliau ni khususiat Nabi, bukan mukjizat? Karena mukjizat terdapat padanya tahaddi. Mukjizat terdapat padanya tahaddi, iaitu cabaran kepada orang yang ditunjukkan mukjizat tersebut. Manakala Isra dan Mi'raj ini tidak berlaku padanya tahaddi, tak berlaku padanya cabaran, dan bukan dengan permintaan cabaran daripada musyrikin. Kalau kamu Nabi,
kamu pergi ke Baitul Maqdis dalam masa satu malam. Tak disebut pun. Ini diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Maka tu wajah nazar beliau. Nah, itu salah satu pandangan beliau mengatakan ni bukan mukjizat tapi adalah khususiat. Tapi kenapa saya tak mukjizat? Kenapa saya tak letak khususiat macam yang guru saya sebut? Karena makna mukjizat juga bukan hanya mesti tahaddi. Jadi dia lebih umum. Mukjizat ada yang tidak tahaddi. Contoh, seperti peristiwa Nabi meletakkan tangan dalam air, keluar air daripada tangan Nabi SAW untuk bagi minum, berwuduk para sahabat Nabi di Hudaibiyah dan di beberapa tempat yang lain dengan peristiwa yang banyak tentang keluar air daripada celah jari Nabi SAW. Peristiwa ini tidak dicabar oleh sesiapa pun. Dan Nabi keluarkan peristiwa tadi dan disebutkan ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj seperti yang disebut oleh jumhur para ulama adalah mukjizat, bukan khususiat. Tapi Maulana Syekh Abdul Ba'is Muhammad bin Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani hafizahullah ta'ala menyebutkan bahawa ianya adalah khususiat dan sebahagiannya mukjizat bila mana dicabar ketika setelah pulang. Itu baru jadi mukjizat. Waktu Abu Jahal tanya, kalau betul kamu pergi ke Baitul Maqdis, tolong cerita kepada kami berapa tiang masjid masjid Baitul Maqdis, berapa tiang Baitul Maqdis. Barulah diperlihatkan Baitul Maqdis di depan Nabi dengan mukjizatnya Nabi Muhammad. Karena waktu itu ada cabaran. Tapi waktu perjalanan tidak ada cabaran. Karena itu beliau mengatakan itu khususiat. Ala kulli hal, sebenarnya yang lebih kuat adalah mukjizat. Umpamanya apa? Isra dan Mi'raj adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Jadi kita dah terajak ni nak ya. Patutnya berhenti pukul 10. Nah, jadi kita berhenti sekejap. Kisah Isra dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ni kita akan sambung pada malam ni insya-Allah. Mukadimah no? Patutnya kena baca sampai bait yang ke-18 untuk khatam kitab ni, tapi jangan bimbang insya-Allah khatam. Insya-Allah kalau Allah Taala panjang umur, khatam kitab ini pada hari ketiga nanti insya-Allah malam tu. Kita Isra Mi'raj sekali. Jadi kita sambung selepas rehat ini dengan kitab yang kedua, Idaman Hati, pada membicarakan kunci-kunci rezeki. Jadi tuan-tuan boleh ada makanan kah? Ada makan sikit, ada jamuan, tuan-tuan boleh menjamu selera dulu. Lebih kurang dalam 15 minit, 10.30 saya insya-Allah kita masuk balik. 10.30. Kalau lama sangat lepas tu lagi habis tu waktu, jadi kita macam tak main daurah, kita main makan Jadi sampai pukul 10.30 insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.